Saya akan mentangkan berkaitan dengan satu tajuk perbezaan menentukan awal bulan hijrah dalam perspektif fiqh dan maqasid syariah. Jadi Tuan Ahmad Taufan telah membentangkan sedikit sebanyak tentang kalender, sistem kalender di Malaysia itu bagaimana ditentukan ataupun disusun. Jadi untuk tajuk yang saya bawakan ini adalah berkaitan dengan isu fiqh khasnya. Jadi tadi disebut juga berkaitan dengan isu astronomi falak untuk penentuan hilal sama ada nampak atau tak nampak, data hilal dan sebagainya. Itu adalah diterajui oleh para astronomers, pakar-pakar astronomi. Cuma yang berkaitan dengan fiqh, mungkin saya akan sentuh sedikit kenapa sehingga sekarang di seluruh dunia Islam masih lagi berlaku bukan hanya berbeza tarikh takwim hijri, tetapi berbeza memulakan awal bulan Islam. Khasnya yang paling nampak adalah bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Dan untuk bulan-bulan ini tadi seperti yang disebutkan, bukan merujuk kepada tarikh takwim hijri sahaja, tetapi kena ada rujukan yang dipanggil sebagai syahadah. Jadi ada bukti, bukan setakat qarinah. Qarinah itu disebut hisab ataupun perkiraan astronomi, tetapi kena ada syahadah, iaitu ru'yah. Ru'yah atau ru'yat menggunakan mata kasar ataupun teleskop. 3 bulan ini atau dipanggil sebagai bulan-bulan perayaan, Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, kena menggunakan bukti ataupun penampakan anak bulan yang dipanggil dalam kriteria ataupun kaedah yang digunakan oleh Malaysia dan juga negara-negara ahli MABIM, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, dipanggil sebagai kriteria imkan ru'yah ataupun KIR, iaitu kena nampak anak bulan. Dan untuk nampak anak bulan kena merujuk kepada kaedah yang telah disepakati, iaitu yang disebut ketinggian anak bulan minima 3 darjat. Kemudian sudut elongasi antara anak bulan dengan matahari semasa terbenam ataupun huruf, sudut elongasinya iaitu minima 6.4 darjat. Apabila melepasi kriteria tersebut, maka sudah dikira boleh nampak dan awal bulan baru boleh dimulakan. Ini adalah berkaitan dengan kiraan atau kaedah yang digunakan pakai di Malaysia dan juga negara-negara anggota MABIM. Baik, supaya tak mengambil masa, yang pertama saya nak ajak tuan-puan sekalian untuk memahami kenapa wujud perbezaan dalam menentukan awal bulan Islam. Jadi ini berlaku kerana beberapa faktor. Yang pertama, kita kena faham bahawasanya ada perbezaan dalam sistem kalender hijrah atau yang dipanggil sebagai kalender hijri dan juga kalender Masehi atau Gregorian calendar. Kemudian juga ianya berlaku kerana adanya perbezaan kaedah menentukan anak bulan tadi itu, iaitu dua kaedah yang paling besar, yang kerana kaedah inilah berlaku perbezaan menentukan awal bulan Islam, iaitu kaedah ru'yah dan juga kaedah hisab. Dan satu lagi, kerana perbezaan menggunakan kaedah kriteria imkan ru'yah yang digunakan oleh negara MABIM tadi, dan juga satu kaedah lagi yang dikenali dengan kaedah wujudul hilal.
dan wujudul hilal ini berpandukan secara utama kepada hisab. Dan kaedah wujudul hilal ini maksudnya yang penting anak bulan itu telah wujud. Telah wujud itu maksudnya peredaran bulan mengelilingi bumi itu setelah selesai, yaitu pada tarikh 29 setiap bulan Islam, maknanya kena ditentukan sama ada esoknya adalah bulan baru ataupun esoknya adalah akhir hari pada bulan tersebut, yang dipanggil dengan istilah istikmal. Penuhkan, disempurnakan bulan itu menjadi 30 hari. Karena dalam Islam Nabi sendiri telah menyebutkan bahwasanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, kami analah umat yang ummi, yang tidak membaca dan tidak mengira. Nahnu ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib. Asy-syahru hakadha wa hakadha, ataupun terjemahnya, kami adalah umat yang tidak membaca dan tidak menulis serta tidak mengira. Maksudnya tidak menggunakan hisab, kiraan astronomi, maksud itu memang tidak ada. Bulan adalah sama ada 29 hari ataupun 30. Maknanya apabila dah sampai kepada yang 29 itu, kemudian ditandai dengan berlakunya peristiwa ijtima. Ijtima itu adalah conjunction di antara matahari, bulan dan bumi, satu garisan. Maka selepas itu, bulan yang selepas conjunction itu dipanggil sebagai new moon, bulan baru. Dan ini yang menjadi perbezaan pandangan sangat luas berkaitan dengan bulan baru itu, bulan hilal atau bulan baru atau anak bulan. Itu sebenarnya yang sudah wujud selepas conjunction, dengan syarat conjunction itu berlaku sebelum matahari terbenam, sebelum ghurub, ataupun anak bulan itu adalah yang dimaksudkan dengan hilal atau anak bulan yang boleh nampak, yang boleh dilihat secara mata kasar atau teleskop. Kerana perbezaan inilah sehingga sekarang dan sampai bila tidak disatukan teori ataupun kaedah ini, akan sentiasa berlaku perbezaan menentukan awal anak bulan. Dalam 12 bulan itu khasnya untuk 3 bulan perayaan tersebut. Baik, nanti mungkin Rustia boleh kongsikan slides kalau saya tak sempat untuk menerangkan satu persatu. Jadi perbezaan antara sistem kalender hijrah dan Masehi seperti yang tuan-puan tengok di sini, kalau hijri itu berdasarkan bulan ataupun lunar calendar. Kalau Masehi berdasarkan dengan matahari ataupun dipanggil sebagai solar calendar. Kemudian hitungan jumlah hari pun berbeza. Kalau Masehi 12 bulan lunar itu antara 29 sehingga 30 hari setiap bulan. Dia tak ada hari yang 28 ataupun 31 untuk hijri kalender. Tapi untuk kalender Masehi dengan bilangan hari yang tetap selama 12 bulan tersebut. Kemudian ditentukan melalui ru'yah, pemerhatian hilal ataupun hisab. Di Malaysia seperti yang disebutkan tadi, untuk menentukan menyusun kalender bukan hanya ru'yah, tetapi di Malaysia menggunakan kaedah campuran antara hisab dengan ru'yah. Oleh sebab itu nanti saya akan sebutkan bahawasanya kaedah yang digunakan pakai oleh Mabims ini khasnya di Malaysia, yang menggunakan kaedah campuran, mengambil kaedah hisab dan ru'yah berdasarkan hadis yang akan saya sebut nanti, dan juga ijtihad menafsirkan perkataan ru'yah itu. Jadi hadis yang utama yang mereka berbeza itu yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu saja hadis satu-satunya ini dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim, dan oleh kerana perbezaan pandangan berkaitan dengan apa maksud ru'yah berlakulah. Ada yang mengatakan ru'yah ini adalah ru'yah basariyah, ada yang mengatakan ru'yah di sini
ada pentafsirannya tersendiri, dan juga dari segi fiqh pun hadis itu ditafsirkan kerana mengikut usul fiqh ada istilah yang dipanggil sebagai satu kaedah usul fiqh, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Hukum itu beredar ataupun mengikut adanya ilat. Bila ilat itu ada, maka hukum ada. Kalau ilat tidak ada, maka hukum tidak ada. Ini perbincangan fiqh yang mungkin boleh saya sentuh sedikit nanti. Jadi kerana selama perbezaan dari segi jumlah hari pun lebih pendek untuk Qamari, yaitu lebih kurang 10 sehingga 11 hari lebih awal setiap tahun berbanding dengan kalender Masehi. Oleh sebab itu, kalau tuan-puan perasan, ada satu poster yang diviralkan, pada tahun 2030 nanti kita akan berpuasa 1 tahun 2 kali. Kenapa? Kerana jumlah hari dalam setahun untuk bulan Qamari itu lebih cepat, lebih pendek daripada Masehi. Jadi pada tahun 2030 nanti puasa pada Januari, pertengahan Januari dan juga Desember. Jadi ini pun diviralkan seakan betul ke macam tu. Ternyata memang kalau ikut kiraan kalender adalah benar. Kemudian perbezaan kaedah ru'yah dan hisab. Jadi ru'yat ini maksudnya melihat anak bulan secara langsung. Kalau di Malaysia di 29 lokasi yang rasmi untuk mencerap anak bulan. Kalau kaedah hisab memang tidak menggunakan, tidak perlu untuk melihat hilal secara fizikal. Kemudian untuk kaedah ru'yat adalah berdasarkan hadis Nabi yang saya sebut tadi, berpuasalah apabila melihat hilal dan berbukalah apabila melihat hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau terhalang, tak nampak, maka lengkapkan bulan Syaban menjadi 30 hari. Adapun kaedah hisab, mereka tak menggunakan itu. Mereka hanya berdasarkan kepada perkembangan ilmu falak dan teknologi astronomi moden serta ijtihad tafsir perkataan ru'yah itu. Yang ternyata ru'yah itu bukan hanya melihat secara mata kasar, dan juga hadis kenapa dulu Nabi menggunakan ru'yah basariyah kerana tak ada lagi ilmu astronomi. Ilatnya adalah kerana tidak mampu untuk menggunakan ilmu hisab. Pada masa Nabi ilat itu ada, maka kena guna mata kasar. Tapi sekarang ilat itu dah tak ada dah, kerana teknologi astronomi semakin hebat, maju, maka tak perlu lagi untuk menggunakan ru'yat, tetapi cukup dengan hisab. Kerana perbezaan inilah berlaku perbezaan yang sehingga hari ini tak pernah ada hujungnya. Kemudian seperti yang disebut tadi, dipengaruhi keadaan cuaca. Maknanya kalau ru'yat ini kelemahannya cuaca lah. Kalau cuaca mendung, meskipun data anak bulan itu melebihi 3 darjat ketinggian dan juga sudut lengkung 6.4 darjat, meskipun melebihi itu, tetapi apabila cuaca mendung, hujan dan sebagainya, mustahil untuk nampak. Cuma, mungkin ini satu poin yang boleh saya sebut supaya tidak keliru. Di Malaysia, KIR tadi, kaedah imkanur ru'yah, menggunakan kriteria apabila anak bulan, hilal, telah tingginya lebih 3, kemudian sudut elongasinya 6.4, tetapi kalau sekiranya tak boleh nampak juga kerana mendung dan sebagainya. Cuma data anak bulan telah melebihi kriteria yang ditetapkan ataupun dipanggil sebagai telah sesuai ataupun menepati kriteria imkanur ru'yah. Maka pemerintah boleh menentukan bahawasanya esoknya adalah bulan baru. Meskipun tak nampak. Kenapa tak nampak? Kerana mendung dan sebagainya. Cuma data anak bulan itu memang telah melangkaui kriteria imkanur ru'yah tadi. Jadi di sini kaedah yang digunakan pakai di Malaysia adalah
mengadopsi ataupun menggunakan dua-dua sekali, iaitu hisab dan ru'yah. Ru'yah itu adalah syahadah, kemudian kalau hisab itu adalah qarinah. Jadi dua-dua dipakai. Baik. Kemudian untuk kaedah menentukan awal bulan Islam di Malaysia telah disebutkan tadi. Jadi kriteria ini yang digunakan di Malaysia, yaitu kriteria imkan ru'yah. Kemudian kriteria imkan ru'yah juga bukan hanya menggunakan ru'yah seperti yang saya sebut tadi. Dia juga berdasarkan hisab, kiraan astronomi, dan juga pemerhatian secara fizikal. Oleh sebab itu setiap bulan. Mungkin kita hanya mendengar atau melihat di akhbar hanya bulan Ramadan, Syawal dan juga Dzulhijjah sahaja mereka mencarap. Tak, sebenarnya mereka mencarap setiap bulan untuk memastikan kaedah imkan ru'yah itu memang tepat. Oleh sebab itu berdasarkan data anak bulan berpuluh tahun, kaedah untuk menyusun kalender Islam itu digunakan. Jadi bukan mudah-mudah sahaja, tetapi menggunakan data saintifik yang luar biasa banyaknya, menggunakan ru'yah dan juga hisab. Kemudian isu perbezaan kalender hijrah dan upaya menyatukan kalender Islam global. Jadi saya nak sebut saja secara ringkas, nanti boleh dibaca sendiri. Kalender di negara Islam pun di seluruh dunia ini berbeza. Kalau tuan-puan tengok di Malaysia misalnya hanya 29 hari. Di Saudi, di negara jiran Indonesia misalnya 30 hari. Macam tu. Tak pernah misalnya ada kalender yang satu. Dan mempunyai kalender global Islam, maksudnya kalender yang satu, sama seperti kalender Gregorian, Masehi, itu adalah masih lagi menjadi mimpi, harapan. Suatu hari mungkin akan boleh kita capai itu, kerana kalau sekiranya boleh disatukan, alangkah indahnya keharmonian itu. Maknanya seluruh dunia akan sama. Sebab kalau Ramadan dengan Syawal mungkin masih lagi tak menjadi masalah besar. Kalau berlaku pada Dzulhijjah misalnya. Kerana yang Dzulhijjah ini berkaitan dengan puasa Arafah. Kita puasa Arafah kadang-kadang tak sama dengan di Saudi. Jadi ini yang menjadi permasalahan besar, dan meskipun ada perbezaan, tetapi dari segi fiqh ianya berdasarkan ijtihad, maka tidak ada masalah dari segi hukum. Contohnya kalau ada yang bertanya misalnya kita puasa Arafah tetapi di Saudi belum wukuf lagi mereka. Apa hukumnya? Hukumnya sah kerana berdasarkan ijtihad ulama dan juga apa yang dipanggil sebagai pandangan fiqh yang menggunakan pandangan ikhtilaful mathalih. Ikhtilaf al-mathalih. Jadi ada 3 pandangan fiqh dalam kaedah menentukan awal bulan Islam. Jadi yang pertama ru'yah untuk semua. Jadi bila satu tempat melihat anak bulan, maka semua akan mulakan bulan baru. Tapi ada juga ikhtilaful mathalih. Setiap wilayah itu berbeza. Iaitu apabila melihat anak bulan di wilayah itu, dia tak perlu untuk mengikut wilayah yang lainnya. Dan ini berdasarkan hadis juga, hadis sahih, iaitu hadis Quraib. Jadi hadis Quraib ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas tidak mengiktiraf ru'yat Quraib di Syam yang mereka melihat anak bulan dahulu. Kerana masa itu di Madinah tidak melihat anak bulan. Maka ketika dibagi tahu oleh Quraib, wahai Ibnu Abbas, kenapa tidak menggunakan sahaja ru'yat di Syam yang Muawiyah pun berpuasa dengan ru'yat itu? Kata Ibnu Abbas, tak, kami masa itu tak melihat. Maka kami berpuasa kerana kami melihat bulan. Seperti yang disebut Ibnu Abbas, dan demikianlah Nabi menyuruh. Wa ala hadha umirna, kama qala. Dan mazhab ikhtilaf al-mathalih ini adalah mazhab yang diikuti Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan juga sebagian mazhab Hanafi. Jadi saya tutup dengan maqasid syariah dalam menentukan awal hijrah yang meskipun masih lagi berbeza setiap tahunnya, setiap bulannya, bahwasanya perbezaan awal bulan Islam tidak sepatutnya menjadi punca perpecahan, tetapi perlu dilihat sebagai rahmat dan flexibility ataupun keanjalan dalam hukum Islam. Fiqh. Dalam fiqh ada ijtihad, maka tidak perlu perbezaan itu menjadikan perpecahan. Yang kedua, penyelesaian terbaik adalah dengan mengharmonikan ru'yah dan hisab serta mencari kesepakatan global
bagi mengurangkan perbezaan yang boleh memudaratkan perpaduan umat Islam. Sampai sekarang masih lagi berbeza, tetapi masing-masing telah faham. Cuma seluruh negara mengusahakan bagaimana kalender Islam ini disatukan. Bagaimana kaedah menentukan awal bulan Islam boleh disatukan. Dan penerapan pendekatan yang lebih ilmiah dan toleransi dalam fiqh akan membantu mencapai maslahah, yaitu kebaikan bagi umat Islam di seluruh dunia. Mungkin ini saja yang boleh saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih di atas kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.